Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najat Ashki Minta Nizam bersama-sama rakan-rakan saya. Yang pertama, Hema Dashini. Yang kedua, Muhammad Nur Syam. Yang ketiga, Muhammad Shazra Aizat. Yang keempat, Aizat Mois. Yang kelima, Nurdini Atirah. Kami akan membentang kes kajian kes kajian 2 kami. Baiklah, untuk kajian kes kami, yang pertama kami diminta untuk menyediakan prototipe bagi aplikasi JTMK Staff Movement. Okey, di sini kami menyediakan logo bagi aplikasi kami. Okey, yang seterusnya apabila pengguna mengakses aplikasi ini, mereka akan diminta untuk log masuk. Di paparan log masuk ini, kami menyediakan email ataupun ID staff ID. Dan pengguna juga diminta untuk masukkan password. Di sini dan seterusnya akan menekan button login, ataupun pengguna boleh menggunakan fingerprint mereka. Tetapi bagi pengguna yang baru ingin mengakses aplikasi ini, mereka boleh terus ke bawah ini ada button sign up. Jadi pengguna boleh memasukkan data mereka dan mereka boleh mengakses aplikasi ini. Kemudian kami juga menyediakan button help ataupun pertolongan di sini. Jadi pengguna, jika pengguna ada masalah untuk mengakses aplikasi ini, mereka boleh berkomunikasi bersama kami dengan menekan button help. Dan di sini juga ada paparan forget password ataupun lupa password di sini. Jadi user boleh mengakses aplikasi ini jika mereka terlupa password. Jadi mereka boleh menggunakan forget password ini untuk mendapatkan password mereka kembali jika mereka tidak mengakses aplikasi ini dengan menggunakan fingerprint. Okey, seterusnya apabila mereka sudah pun mengakses aplikasi ini, mereka akan dipaparkan satu paparan, iaitu ini adalah paparan utama selepas pengguna mengaplikasi log masuk aplikasi ini. Okey, di sini kami memamerkan gambar profil pengguna, nama pengguna. Kemudian di sini ada notes di mana maklumat penting menjadi sebagai peringatan bagi pengguna tentang perkara-perkara penting yang mereka harus lakukan. Kemudian di sini kami menyediakan juga di dalam aplikasi ini, iaitu kelas, paparan kelas, meeting, mesyuarat, appointment, temu janji, notes, nota, chat, dan juga profil. Okey, jadi di sini pengguna boleh menggunakan aplikasi ini untuk mengetahui kelas mereka, menghadiri meeting ataupun jadual mesyuarat mereka. Kemudian mereka boleh set temu janji mereka di sini. Kemudian boleh menulis nota yang penting. Kemudian ada chat untuk berkomunikasi antara staff dan antara staff-staff, dan profil mereka boleh setting dan juga memperbaiki apa yang patut berkenaan profil mereka. Di sini juga kami ada home, iaitu paparan home. Kemudian kami ada paparan jadual di sini. Di sini ada paparan jadual. Kemudian paparan jadual ini akan memaparkan keseluruhan paparan jadual yang harus staff lakukan. Kemudian di sini ada logo location. Kami menjadikan dia sebagai logo location kerana di sini pengguna boleh melihat sejarah tempat mereka pernah pergi. Dan akhir sekali di sini kami ada menyediakan satu paparan, iaitu aromaterapi,
Ini yang merupakan inovasi kami yang kami ingin paparkan di dalam aplikasi ini. Baiklah, di sebelah atas ini ada titik 3, iaitu apabila pengguna menekan button titik 3 ini, akan keluar paparan ini. Di sini ada nama pengguna. Kemudian ada archive. Archive ni maksudnya tempat penyimpanan sebarang maklumat-maklumat penting pengguna. Kemudian ada your activities, iaitu antara perkara-perkara yang pernah dilakukan oleh pengguna. Kemudian ada QR code. QR code ini digunakan untuk pengguna mengakses untuk mendapatkan kontak antara staff. Sebagai contoh, saya menggunakan aplikasi ini dan saya ingin menggunakan aplikasi ini untuk berhubung bersama rakan saya. Jadi, apabila saya tekan QR code ini, dia akan keluar sama ada QR code untuk saya ataupun QR code scanner. Jadi, jika saya ingin scan rakan saya punya QR code, saya akan hanya perlu tekan button scan. Jadi, saya boleh scan dan juga terus boleh berkomunikasi bersama rakan saya. Seterusnya, kita kembali ke paparan utama. Di sini saya ingin menunjukkan contoh bagaimana pengguna ingin menambah atau mendelete maklumat di dalam aplikasi-aplikasi di dalam paparan-paparan ini. Sebagai contoh, pengguna menekan button kelas. Tekan button kelas. Paparan akan menjadi seperti ini. Di sini kami memaparkan lagi sekali gambar profil pengguna, nama pengguna. Di sini ada kelas. Kelas ini menandakan bahawa pengguna sedang mengakses paparan kelas. Di sini di paparan kelas ini akan menunjukkan kelas-kelas yang diajar oleh pensyarah, iaitu staf JTMK sendiri. Jadi untuk menambah dan juga mendelete kelas, pengguna boleh mengakses button tambah di atas ini. Kemudian di sini akan dipaparkan add class, delete class dan juga setting class. Untuk add class ini adalah untuk para pensyarah ataupun staf JTMK menambah kelas mereka. Jika ada perubahan jadual, mereka boleh menambah sendiri jadual mereka di dalam kelas ini, ataupun jika mereka ingin membuang kelas, maksudnya mereka tidak lagi mengajar kelas tersebut, mereka boleh tekan button delete dan mereka boleh memilih kelas mana yang mereka ingin delete. Kemudian setting kelas di sini. Setting kelas ini adalah untuk para pensyarah ataupun pengguna menetapkan semula jadual-jadual mereka. Maksudnya, sebagai contoh, kelas di sini kelas 3A. Apabila mereka ingin menukar masa kelas 3A ini, mereka hanya perlu menekan button setting kelas dan mereka terus boleh menyusun atur kembali jadual mereka. Baiklah, di sini saya ingin menerangkan satu perkara yang special di dalam aplikasi kami, iaitu aroma button di sini, paparan aroma. Apabila saya menekan paparan aroma, paparan ini akan terus terkeluar. Di atas itu ada tulis aroma terapi. Di sini ada profil pengguna, nama pengguna. Di sini ada sedikit kata-kata semangat untuk pengguna. Dan di sini adalah lokasi-lokasi yang seringkali dikunjungi oleh pengguna dan boleh mengakses wanyan ini. Aplikasi ini, paparan ini kami menginovasikannya kerana kami sebagai pengguna juga tahu bahawa kita semua mengalami tekanan dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi, apabila kami menggunakan aromaterapi, kami ingin menggunakan aromaterapi sebagai salah satu inisiatif untuk mengurangkan tekanan. Jadi,
Okey, sebagai contoh di sini saya ingin menggunakan aplikasi ini di rumah. Jadi saya hanya tekan home. Kemudian terkeluar paparan seperti ini. Di sini ada profil, nama dan juga di sini ada button home bagi memberitahu kepada pengguna yang mereka memilih untuk mengakses aplikasi ini di rumah. Kemudian akan keluar aroma-aroma yang terdapat di dalam satu lagi device yang kami sediakan untuk mengeluarkan aroma, iaitu aroma pot. Iaitu aroma spot. Okey, saya akan tunjuk cara-cara bagaimana untuk mengaktifkan aroma spot ini. Okey. Okey, di sini sebagai contoh, apabila keluar paparan ini, pengguna hanya perlu memilih aroma mana yang mereka ingin gunakan. Jadi sebagai contoh, saya ingin menggunakan aroma jasmin. Okey. Okey, apabila setelah pengguna memilih aroma jasmin, okey, akan dikeluarkan sekali lagi paparan gambar pengguna, nama. Di sini ada home, seperti yang saya katakan tadi, dan kemudian ada keluar paparan jasmin, button jasmin di sini bagi memberitahu pengguna bahawa mereka menggunakan aroma jasmin. Okay. Di sini ada paparan setting bagi penggunaan aromaterapi ini. Okay, di sini di dalam setting ada timer, iaitu masa yang kita boleh tetapkan dan juga laraskan. Kemudian ada aroma level, iaitu di mana pengguna boleh melaraskan sendiri tahap haruman aromaterapi ini. Okey, apabila pengguna telah pun siap memilih masa dan juga tahap aroma, mereka hanya perlu menekan fingerprint di sini, dan kemudian dengan secara automatiknya aroma spot ini akan hidup dan mengeluarkan aroma yang dipilih. Jadi aroma spot ini boleh digunakan secara manual dan juga automatik. Secara automatik dengan menggunakan aplikasi ini tadi, setelah pengguna fingerprint, aroma spot ini akan hidup dengan sendirinya dan mengeluarkan haruman mengikut masa yang telah ditetapkan. Jika pengguna mengakses haruman ini selama 30 minit, jadi aroma spot ini akan hanya hidup selama 30 minit. Okey, aroma spot ini boleh digunakan selama 7 jam, dan aroma spot ini hanya memerlukan masa 3 jam untuk mengecasnya. Pengecasan aroma spot ini hanyalah menggunakan USB biasa, iaitu USB yang sering kali kita guna untuk mengecas telefon kita. Okey, aroma spot ini saiznya sangat kecil dan boleh dibawa ke mana-mana sahaja. Sekian sahaja daripada saya, Nur Najah Ashki minta Nizam. Terima kasih. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Syambil Yusof. Okay, jadi untuk slide ini, kami akan menerangkan several principle of universal design. Saya akan menerangkan 4 daripadanya. Untuk poin pertama ialah equitable to use. Yang kedua ialah flexibility in use. Yang ketiga ialah simple and intuitive to use. Yang keempat ialah perceptible information. Okay, untuk poin pertama, equitable to use ni dimaksudkan macam sebuah interface ataupun application yang boleh kita pakai tanpa sebarang masalah, yang boleh digunakan tanpa sebarang masalah. Okey, dan serta juga untuk mudah difahami. Okey, untuk interface yang telah kami design, kat sini kita boleh tengok ada gambar kelas, ada logo kelas di sini. Okey, kami menggunakan logo kelas ini. So kita setkan logo kelas ini, bila kita tekan logo kelas ini, dia akan betul-betul keluar ke section kelas. Kita tak bermaksud kita letak logo kelas ini dan kita pergi ke section lain. Itu ialah tidak boleh digunakan. Itu not equitable to use.
Kami juga memakai logo yang mudah dipahami. Seperti kelas, kita nampak sini ada guru dan murid seorang akan tahu ini adalah kelas. Okey, untuk yang kedua adalah flexibility use. Flexibility use ni adalah macam mana user boleh mengubah apa yang ada dalam aplikasi ni mengikut kesesuaian mereka, mengikut kehendak mereka, tanpa ketetapan daripada aplikasi ni. Sebagai contoh, mereka boleh setkan profile picture diorang, boleh setkan profile picture diorang ikut kehendak mereka, ikut kesesuaian mereka. Serta kat sini kita ada nampak ada 3 garis ni, inilah button option ataupun button terdapat untuk mereka setting apa-apa kehendak mereka seperti bahasa dan sebagainya. Okey, untuk poin ketiga ialah simple and intuitive to use. Okey, simple and intuitive to use ialah design yang simple. Kami menggunakan design yang simple seperti kita tengok. Untuk logo meeting ni, kita menggunakan gambar orang, gambar 2 orang. Kat sini seorang akan tahu ini adalah macam meeting, dan kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Contoh macam meeting, kita letak logo 2 orang kat sini, so bahasa di bawah ini adalah perkataan di bawah gambar itu adalah meeting, so orang akan mudah faham dengan kami punya design. Poin yang seterusnya adalah poin keempat, adalah perceptible information. Okay. Perceptible information ni adalah penyampaian maklumat yang mudah dipahami oleh interface. Okey, untuk pengetahuan semua, interface kami adalah menyediakan satu features di mana user boleh mengesetkan jadual mereka, Okey, jadi di sini mereka dapat akses maklumatnya. Jadi interface di sini dapat menyampai maklumat pengguna yang telah disimpankan. So itu adalah perceptible information. Selain daripada itu ialah di sini kita tengok ada satu memo peringatan di mana peringatan untuk user pada tarikh-tarikh penting yang telah disetkan. So tu jadi appointment 14-15 bulan. So dekat sini adalah penyampaian maklumat yang mudah kita dapat, yang mudah kita fahami. So itulah untuk poin yang keempat. So yang seterusnya saya serahkan kepada Isaac untuk explain. Okey. Selamat sejahtera. Nama saya Isaac dan saya ingin membentangkan 3 principle of universal design. Okey. Yang pertama adalah kesilapan minimum. Aplikasi ini menyediakan butang kembali dan boleh digunakan jika pengguna mengubah fikiran atau mengubah sebarang kesilapan. Butang bantuan juga disediakan bagi membantu pengguna menyelesaikan masalah masa mengakseskan aplikasi ini. Okey, contohnya macam kita akan sediakan satu butang, nama butang tu adalah help. So kalau kita tekan butang tu, dia akan keluar macam satu user guide. Dalam user guide tu dia boleh ajar lah macam mana nak guna aplikasi ni. So kalau yang first time user tu, dia orang senang untuk menggunakan aplikasi ni. Kedua adalah mudah keupayaan fizikal. Aplikasi ini akan bekerjasama dengan satu aplikasi yang diberi nama adalah AromaSpot. AromaSpot ini diakses secara automatik dan hanya mengakseskan di aplikasi dan ia akan hidup dan mati secara automatik. Kita akan sediakan satu device yang ini bernama AromaSpot. Okey, AromaSpot ni macam kita boleh on off secara automatik. So AromaSpot ni dia boleh tahan sampai 7 jam. So, lepas 7 jam kita kena charge balik lah. Masa dia charge dia ambil 2 jam saja. Dia punya kabel tu macam universal je, USB port. Kita boleh guna kabel tu untuk charge. Seterusnya adalah kesesuaian dan kecukupan saiz dan ruang. Okay. Aplikasi ini disediakan untuk diakses oleh semua jenis talian pintar. Okay. Maksudnya macam dia tak kira lah nak guna handphone iOS ke atau handphone Android.
Jadi kena ada handphone dan kena ada line lah, kena ada data untuk menggunakan aplikasi ini. Dan Aroma Sport ini kami menyediakannya dalam saiz yang kecil. Okay. Yang bukan kecil sangat. Okay, macam saiz yang sederhana. So, dalam saiz tu kita mudah ke bawah mana-mana. So, ia tak ada masalah. So, kita boleh letak je lah dalam poket. Kita boleh membawa aplikasi ini ke mana-mana juga. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya ialah Nordini Atira binti Azwan. Saya akan menerangkan tentang multimodal interaction. Okey, sebagai apa yang kita tahu, multimodal interaction ni ada 5 elemen, iaitu sight, touch, sound, smell dan taste. Untuk kami punya JTMK Movement Apps ni, kami ada 4 elemen, iaitu sight, touch, sound dan smell. Dan saya akan menerangkan tentang apakah itu sight dan apa itu smell. Okey, untuk sight, secara umumnya kita tahu sight ini ialah sesuatu yang kita boleh nampak, ataupun yang kita boleh nampak dengan jelas. Tak adalah macam sesuatu itu macam kabur ataupun susah nak nampak ataupun susah untuk difahami. Jadi kami punya JTMK Movement Apps ni, setiap page yang kami buat, semuanya ialah dia punya site senang untuk nampak lah. Contohnya, sebagai contoh, untuk page ini, page home ini, kita boleh nampak dekat page ini ada logo Nazirul Muhammad, macam logo gambar orang tu. Okey, kita tahu logo itu ialah logo user. Okey, untuk Nazirul Muhammad tu ialah nama user. Sebagai contoh, kalau user login dekat account tu, jadi dia akan terteralah nama masing-masing. Sebagai contoh, nama saya ialah Dina Atira. Jadi bila saya login ke dalam apps ini, jadi nama itu akan jadilah nama Dina Atira, iaitu ialah account saya. Jadi seterusnya, dekat tepi tu kita boleh tengok ada appointment reminder. So kita tahu yang simbol itu ataupun dia punya yang dekat tepi tu, yang appointment tu, kita tahu itu ialah reminder. Dan seterusnya, setiap button dan simbol yang kami guna ialah senang untuk user faham dan user guna. Jadi sebagai contoh, kita ada button class, meeting, appointment, note, chat dan profile. Jadi kita tahu kelas ni kami menggunakan simbol macam orang tengah mengajar. So user tahulah yang itu ialah button untuk pergi ke kelas, ataupun button untuk kelas. Seterusnya, meeting. So kita tahu button itu ialah untuk meeting, appointment, note, chat dan profile. Jadi selepas itu kita juga ada button home. So maksudnya bila kita tekan button home tu, kita akan pergi baliklah ke page home ni. Seterusnya ialah button jadual, dan button GPS dan button aromaterapi. Jadi secara umumnya kita tahu yang yang site ini ialah sesuatu yang kita mudah nampak. Jadi kami punya apps ni, semua yang kami letak di dalam apps ini ialah sesuatu yang senang difahami dan senang untuk dinampak. Jadi tak adalah user macam bila tengok apps kami ni rasa macam tiba-tiba nampak kabur ke ataupun susah untuk nampak. Tak. Jadi kami punya apps ni, kami kami punya apps ni kami menyediakan semua button, elemen dan semua yang senang untuk dinampak dan mudah difahami. Jadi tak adalah macam user susah untuk faham ataupun susah untuk macam tak tahu macam simbol ni untuk apa. Okey. Itu ialah untuk site. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang smell. Okey, seperti apa yang kita tahu, smell ini ialah sesuatu yang kita boleh hidu ataupun sesuatu yang kita boleh bau. Okey, jadi dekat kami punya apps ni, kami sediakan juga aromaterapi ni punya page. Jadi apa yang specialnya tentang apps ini
aromaterapi page ini. Jadi setiap staff yang install kami punya apps, kami akan sediakan aromaterapi device. Jadi mereka akan dapatlah bila mereka install apps ini. Jadi aromaterapi page ini ialah untuk setting device tersebut. Maksudnya bila mereka nak gunakan, mereka nak setting device tersebut, jadi mereka hanya perlu settingkan device itu dekat apps ini sahaja. Jadi apa yang mereka setting dekat apps ini, jadi akan dekat device itu, contoh kalau macam user nak bau dia kuat ke apa ke, jadi dia hanya perlu setting di aromaterapi ini sajalah. Dekat aromaterapi page ini. Okey, jadi seperti dalam paparan, dekat aromaterapi page ini, okey, tepi itu ialah ada user dan tepi itu ialah ada kata-kata semangat ataupun quotes. Jadi untuk apakah itu yang home, office, class dan car, ianya ialah untuk jadi kita sediakan aromaterapi ni tidak saja hanya boleh menggunakan dekat office, tapi user juga boleh menggunakan dekat rumah, kelas dan kereta. Jadi kalau macam user nak gunakan aromaterapi ni dekat rumah, jadi user hanya klik saja dekat location home tu, dekat button home. Lepas tu kalau nak gunakan dekat kelas, tekan dekat kelas. Kalau nak gunakan dekat kereta, hanya tekan dekat kereta saja. Okey. Jadi seterusnya, seperti contoh, user dah pilih location, dia tekan butang button, jadi dia mahu menggunakan aromaterapi ini dekat rumah. Okey, selepas dia tekan saja butang home itu, jadi kita dah sediakan beberapa flavor. Jadi adalah flavor vanilla, jasmine, lavender, mango, strawberry dan flora. Jadi ini ialah terpulang kepada user sendiri mana flavor yang mereka suka. Vanilla ke, jasmine ke, lavender terpulang. Jadi kalau mereka mahu guna prefer flavor jasmine, mereka just tekan butang jasmine itu. Kalau suka vanilla, just tekan vanilla. Kalau suka flora, just tekan flora. Jadi terpulang kepada user. Ini ikut kepada cita rasa user sendiri, flavor mana yang mereka suka. Okey, jadi sebagai contoh, selepas user dah tekan flavor jasmine, jadi dekat sini mereka boleh setting. Jadi dekat timer itu ialah mereka boleh setting, contohlah kadang-kadang kalau kita guna device ni, kalau kita terlupa untuk off, jadi benda itu akan berterusan on. Jadi kita tak naklah benda itu macam berlaku. Jadi kita boleh set timer. Sebagai contoh, user nak gunakan aromaterapi ni dekat rumah hanya untuk dalam 30 minit saja. Jadi user boleh set timer situ. User boleh set 30 minit. Jadi bila selepas saja 30 minit, device ini akan automatic dia off sendiri. Jadi selepas itu untuk aroma level punya pula, jadi ini terpulang kepada user. Kalau user suka bau yang kuat, jadi dia boleh adjust tahap aroma itu high. Kalau dia suka medium, adjust saja medium. Kalau dia mahu macam slow ataupun low saja, dia boleh adjust low. Itu terpulang kepada user. Jadi selepas saja dia dah setting dekat timer aroma level ini, user perlu fingerprint. Jadi baru device aromaterapi itu akan berfungsi. Okey, jadi apakah tujuan aromaterapi ni? Jadi sebagai apa yang kita tahu, kadang-kadang bila staff bekerja, jadi mereka akan mengalami tekanan. Jadi kami menyediakan aromaterapi device dan aromaterapi page ni untuk mengurangkan tekanan mereka. Jadi bila mereka berasa stres ataupun ada tekanan, jadi mereka boleh menggunakan device ni dan mereka boleh gunalah untuk macam mengurangkan mereka punya stres dengan bau aromaterapi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Razak bin Nabi. Saya akan menerangkan dua multi-model design. Yang pertama adalah touch. Yang pertama adalah fingerprint. Yang kedua touchscreen untuk phone, sebab kita pakai mobile phone ni untuk login aplikasi ni. Yang ketiga
switch on off untuk aromaterapi. Lepas tu kita kalau staff kalau staff uninstall aromaterapi tu, dia akan dapat free gift aromaterapi. Yang kedua, berdasarkan sound effect. Lepas daripada login, aplikasi akan mengeluarkan bunyi selamat datang. Selain itu, setiap button, jika di setting boleh set button, setiap button mempunyai sound. Seperti contoh, kita tekan DT3A, sound akan keluar dari DT3A. Lepas tu yang ketiga, help akan bantu jika kita tak tahu apa-apa, kita mana nak baca, so dia akan tolong bacakan. Lepas tu kalau kita dah connection dengan aromaterapi akan keluarkan sound connection dengan ni. Lepas tu aromaterapi kita pilih pilihan pewangi. Ini pewangi. So kita pilih, kalau kita pilih flavor strawberry kan, so nanti aromaterapi dah keluar flavor strawberry. Selamat sejahtera. Nama saya Hemadarshan Rajunaidu. Hari ini saya nak bentang tentang open-ended question. Soalan pertama. Which fragrance that interests you the most? Please give us the top 2. Do you have any other fragrance suggestion? Okey. Soalan ni berkaitan dengan adakah para pengguna ini menarik dengan wangian yang ini, atau para pengguna ni boleh bagi 2 contoh cadangan untuk dapatkan wangian yang terbaru. Soalan kedua, in your opinion, explain how to include JTMK staff movement and the ability to access the system to JTMK staff. Soalan ketiga, you are given 2 options. If you forget the password, you will be given help delivery via email or phone number. You need to select one and state why you select that option. Okay, soalan ni berkaitan dengan para pengguna ini ada 2 pilihan. Jika para pengguna ini terlupa kata laluan untuk login, para pengguna ini boleh berguna email atau phone number untuk dapatkan login. Cadangan saya, para pengguna perlu memilih satu dan menyatakan mengapa anda memilih option yang itu. Soalan keempat. In your opinion, which is the best way to use this application, whether through the website or need to create an application that need to be downloaded in the App Store? Soalan kelima. Do you think this aromatherapy help you to release your stress in your work? Adakah para pengguna ini fikir aromaterapi ini akan membantu lepaskan tekanan anda semasa kerja? Soalan keenam. What do you think about our security fingerprint? Should we improve to any other biometric component to secure the system more? Okay, soalan keenam ini, para pengguna ini, apakah pendapat para pengguna ini tentang cap jari keselamatan kami? Soalan ketujuh. Do you have any other suggestion for us to improve our website or by adding other implementation? Soalan 7 ini, adakah para pengguna ini mempunyai cadangan yang lain untuk dapatkan kami memperbaiki web kami, lawan web kami untuk atau dengan menambah baik pelaksanaan lain? Soalan 8. Do you agree that we make you certified through this app? Adakah para pengguna ini bersetuju bahawa kami membuat anda berpuas hati melalui aplikasi ini? Itu saja daripada saya dan daripada kumpulan saya. Sekian, terima kasih.